semua, tuan-tuan dan puan. Salam sejahtera Malaysia. Selamat menyambut Hari Kemerdekaan. Saudara-saudara, di samping kita menyambut Hari Kemerdekaan, di samping kita bersyukur dengan jiwa ataupun hati yang sangat sukacita menyambut kemerdekaan, saya melihat dalam sebuah artikel satu kejutan yang berlaku, di mana disahkan ada ahli parlimen yang meletakkan jawatan. Tuan-tuan dan puan, dalam satu artikel dari My Metro yang bertajuk bergambar macam pelancong, ahli parlimen letak jawatan. Seorang ahli dewan tertinggi di parlimen meletak jawatan sebagai ketua bahagian hal ehwal wanita daripada Parti Liberal Demokratik ataupun LDP selepas menerima kecaman akibat tindakannya memuat naik gambar seperti pelancong ketika lawatan rasmi di Perancis. The Straits Times melaporkan gambar itu dimuat naik oleh Rui Matsukawa ketika dalam lawatan penyelidikan bersama lebih 30 peserta lain antara 24 dan 28 Julai lalu. Ketika lawatan itu, ahli LDP bertukar pendapat dengan dua Dewan Parlimen Perancis mengenai isu seperti penurunan kadar kelahiran. Pada 27 Julai lalu, wanita berusia 52 tahun itu memuat naik beberapa gambar seperti pelancong di media sosial. Ia termasuk gambar dirinya dan dua peserta lain meniru bentuk menara Eiffel di hadapan mercu tanda itu. Gambar yang sudah dipadamkan itu menerima kecaman hebat dalam talian daripada pembayar cukai yang mempertikaikan bahwa cukai bukan untuk penggubal undang-undang, menikmati trip melancong yang menyeronokkan, lapor media Jepun. Matsukawa juga memuat naik gambar lain seperti yang diambil di dalam Istana Luxembourg, Paris. Gambar lain yang dimuat naik juga dipadamkan, lapor media Jepun. Menerusi hantaran di media sosial, Matsukawa memaklumkan dia berada di Prancis untuk lawatan sambil belajar. Gambar apa ini? Ia membuat saya menangis. Jika melancong dengan rakan kamu, sila pergi dengan perbelanjaan kamu sendiri, tulis seorang netizen di laman sosial. Akhirnya, tuan-tuan dan puan, disahkan dalam sebuah artikel dari My Metro, bergambar macam pelancong, ahli parlimen letak jawatan. Seorang ahli dewan tertinggi di parlimen Jepun meletak jawatan sebagai ketua bahagian hal ehwal wanita daripada Parti Liberal Demokratik ataupun LDP. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan dan puan yang amat dihormati sekalian, setelah baru-baru ini viral di media sosial berkenaan dengan konsert Music First KFC yang dihadiri oleh pelajar-pelajar tahfiz. Akhirnya, terdapat satu pendedahan yang amat mengejutkan. Saya mendapat satu maklumat dari Facebook page Ana Tahu. Di dalam maklumat ini menyatakan bahwa PN adalah dalang daripada semua ini, yang ingin menunjukkan kepada ramai orang bahwa kerajaan Madani ataupun kerajaan perpaduan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim seolah-olah telah membawa satu budaya yang tidak baik dengan membawa pelajar tahfiz di dalam konsert tersebut. Akhirnya, dalam sebuah maklumat yang saya dapat dari FB page Ana Tahu dengan caption takdir, dan di dalam gambar ini caption dalam gambar ini menyatakan berjuta views di TikTok menghentam kerajaan, tapi rupa-rupanya yang pertama tiada kena-mengena dengan KFC ataupun PMX ataupun kerajaan. Yang kedua, seorang ahli perniagaan telah membeli 700 tiket untuk diedar kepada anak-anak yatim
daripada 22 buah rumah anak yatim. Yang ketiga, di antaranya Madrasah wa Tahfiz Al-Quran Rohingya yang terletak di TTDI Jaya. Yang keempat, kanak-kanak yang diviralkan itu anak-anak pelarian Rohingya yang tidak reti berbahasa Melayu. Yang kelima, akhirnya Perikatan Nasional ambil video sekerat-kerat, viralkan dan menuduh PMX ataupun PM ke-10 memesongkan akidah umat Islam. Misi Perikatan Nasional menyalahkan PM10 selesai. Misi Perikatan Nasional meraih sokongan politik selesai. Nah, ini maklumat yang saya dapat dari FB page Ana Tahu. Dan di dalam artikel ini ataupun di dalam kenyataan ini yang dikongsi oleh FB page Ana Tahu, terdapat banyak komen, terdapat lebih daripada 60 komen, di mana menyatakan di sini, walaun ingat, sokong pas dapat ke surga, rupanya dapat beban fitnah. Ada kata, yang bagi tiket free itu Cina dari Klante. Cina itu kroni besar, parti walaun. Mungkin ada unsur sabotaj terhadap Perdana Menteri ke-10. Ada juga kata, janji Melayu semua benci kerajaan, damage is done. Halal haram tolak tepi, fitnah ke, kafirkan orang ke, janji matlamat kat dunia ni tercapai. Ada juga kata, tiada syurga bagi mereka yang mencipta dan menyebar fitnah. Persoalannya tuan-tuan dan puan, di dalam perkara ini ataupun situasi yang sangat hangat ini, siapakah yang benar-benar bersalah itu masih tergantung, masih menjadi persoalan. Jadi saudara-saudara, melalui caption dari FB page Ana Tahu, dinyatakan di sini, misi PN menyalahkan Perdana Menteri dan juga misi PN untuk meraihkan sokongan politik dengan membuat perkara ini memperlihatkan bahwa Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim lah yang bersalah. Ini maklumat dari FB page Ana Tahu. Jadi saudara-saudara, menurut Anda pula, apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Saudara beban yang amat dihormati sekalian, Ketua Polis Negara ataupun KPN dalam satu lagi kenyataan, di mana ini satu tangkapan yang mengejutkan ramai. Tangkapan yang pasti mengejutkan kepimpinan politik di Malaysia. Satu artikel dari sinarharian.com. Pegawai kanan polis antara 3 ditahan SPRM. Kenyataan dari Ketua Polis Negara. Seorang pegawai kanan dan 2 anggota polis ditahan SPRM di Muar Johor. Ketua Polis Negara Tan Sri Razarudin Hussain ketika mengesahkan perkara itu berkata, perincian lanjut mengenai penahanan mereka akan dibuat oleh Ketua Polis Johor. Saya sahkan penahanan mereka, namun perincian penuh boleh dapatkan daripada Ketua Polis Negeri Johor, Datuk Kamarul Zaman Mamat, katanya ringkas kepada bernama. Sementara itu, Pengarah Jabatan Integriti dan Pematuhan Standard JIPS Bukit Aman, Datuk Seri Azri Ahmad, ketika dihubungi, berkata, JIPS akan membuka kertas siasatan selari seperti biasa berhubung tangkapan oleh SPRM itu. Di sini disahkan oleh Ketua Polis Negara, di mana pegawai kanan polis antara 3 ditahan SPRM. Seorang pegawai kanan dan 2 anggota polis ditahan SPRM, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia di Muar Johor. Dinyatakan oleh Ketua Polis Negara Tan Sri Razarudin ketika mengesahkan perkara itu, perincian lanjut mengenai penahanan mereka akan dibuat oleh Ketua Polis Johor. Nah, di sini kita dapat lihat mereka yang diberikan tanggung jawab, mereka yang diberikan amanah, mereka pula yang telah merosakkan kepercayaan yang diberikan kepada mereka. Ini sudah menjadi bukti tangkapan yang mengejutkan dan pengakuan yang amat besar dari Ketua Polis Negara. Ini bukan tangkapan kepada individu biasa, namun kepada individu bahkan yang memegang jawatan
penguat kuasa, yaitu pegawai kanan. Pegawai kanan dan juga 2 anggota polis yang ditahan. Dalam artikel ini lagi, saya sahkan penahanan mereka menurut KPN. Namun, perincian penuh boleh dapatkan daripada Ketua Polis Negeri Johor, Datuk Kamarul Zaman. Saudara-saudara, menurut Anda, apa komen Anda? Menurut Anda, apa pula pandangan Anda? Setelah yang ditangkap ini adalah pegawai kanan polis serta 2 lagi anggota polis yang lain. Tonton dan Bapak, sekian saja. Teruskan bersama di dalam channel ini. Untuk info yang seterusnya, mohon bantu channel ini dengan menekan butang like, share, dan juga subscribe.